Seorang pelajar sekolah berbangsa India yang sedang menuju ke pusat tuition terkejut apabila dia melihat seorang wanita Melayu di dalam sebuah bas di mana bahagian atas tubuh wanita tersebut terdedah tidak berpakaian. Wanita Melayu berkenaan dalam keadaan panik sambil menghentak-hentakkan tangannya pada cermin pintu penumpang bas. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian iaitu pada jam 7.45 pagi, seorang wanita iaitu mangsa telah melangkah keluar dari rumah sewanya di Kampung Baru dan menaiki bas untuk pergi ke tempat kerjanya di pusat perubatan pantai di Klang, Selangor. Difahamkan pada hari itu adalah hari pertamanya bekerja di tempat baru yang disifatkan sebagai kerjaya impiannya, iaitu sebagai jurutera komputer selepas tamat belajar dari universiti luar negara. Mangsa menaiki bas Express Kiara dengan nombor pendaftaran kenderaan WDE 4256. Bas itu menuju ke Pelabuhan Klang dari Terminal Bas Klang di Kuala Lumpur. Express Kiara kemudian tiba di Klang kira-kira jam 8.15 pagi. Kebanyakan penumpang telah turun dari bas kecuali mangsa dan seorang warga Bangladesh. Warga Bangladesh tersebut kemudian turun di perhentian bas sebelum sampai ke destinasi terakhir. Mangsa kini satu-satunya penumpang di dalam bas tersebut. Mangsa bagaimanapun dilaporkan tidak pernah tiba di tempat kerjanya. Ini kerana pemandu bas Express Kiara berkenaan telah melencongkan laluannya dan membawa mangsa ke Jalan Bukit Tinggi. Sebaik sahaja mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, mangsa mula panik dan berusaha untuk cuba melepaskan diri dengan melalui pintu kecemasan, namun usaha itu adalah sia-sia. Ini kerana pemandu bas tersebut sempat mengunci kesemua pintu bas melalui suis automatik yang terdapat di panel pemandu. Mangsa kemudiannya cuba menarik perhatian luar bas dengan mengetuk cermin tingkap bas berulang kali, namun tindakan cemasnya itu gagal. Ini kerana tinted pada tingkap bas adalah tebal dan gelap yang membataskan penglihatan orang luar ke dalam bas berkenaan. Pada hari yang sama tetapi di lokasi berlainan, seorang pelajar sekolah berbangsa India mengayuh basikalnya menuju ke pusat tuition. Ketika sedang dia mengayuh basikalnya, dia terlihat sebuah bas yang tidak bergerak di sepanjang lorong pegaga di Klang. Kerana merasakan pelik akan situasi itu, pelajar sekolah tersebut terdetik di hatinya untuk pergi melihat bas tersebut. Tiba-tiba, dia ternampak seorang wanita berbangsa Melayu di dalam bas berkenaan dalam keadaan rambut kusut masai di mana bahagian atas tubuhnya juga terdedah tidak berpakaian. Wanita Melayu tersebut dikatakan dalam keadaan panik sambil menghentak-hentakkan tangannya pada cermin gelap pintu penumpang bas. Oleh kerana pemandu bas iaitu suspek menyedari ada seorang budak menghampiri bas, dia kemudian menghalau pelajar sekolah India tersebut supaya beredar dari situ. Bas berkenaan mula bergerak dan berlalu pergi. Pelajar sekolah tersebut mengambil tindakan untuk mengejar bas berkenaan dengan mengayuh basikalnya. Tidak lama kemudian, 3 lagi orang awam turut serta membantu pelajar sekolah tersebut mengejar bas berkenaan, iaitu seorang penunggang motosikal, seorang lelaki berusia 50-an dan seorang pengajar sekolah memandu. Keempat-empat mereka mengejar bas tersebut sehingga tiba di bulatan Taman Ciliung sebelum ianya membelok ke Jalan Sambau. Kerana merasakan sudah lagi tidak diekori, pemandu bas tersebut mengambil tindakan memberhentikan bas di sebuah kawasan untuk memuaskan nafsu binatangnya. Pelajar sekolah India tersebut dengan berani menghampiri bas itu dan dia dapat melihat suspek berjalan menuju ke arah tempat duduk pemandu sambil menurunkan seluarnya. Suspek menyedari kehadiran keempat-empat lelaki itu dan dengan pantas bertindak mengundurkan bas yang kemudian dikatakan menuju semula ke arah bulatan Taman Ciliung. Untuk makluman, pelajar sekolah berbangsa India itu merupakan saksi utama dalam kes ini. Dilaporkan bahawa suspek telah mengikat tangan mangsa dengan selendang tudungnya dan kemudian merogol serta meliwat mangsa. Setelah selesai akan perbuatan terkutuk itu, suspek menggunakan selendang yang sama untuk menjerut leher mangsa sehingga mati. Suspek kemudian bertindak membuang mayat mangsa yang tidak berpakaian dan tidak bernyawa itu keluar dari bas, iaitu berhampiran dengan tapak pembinaan berdekatan Jalan Bukit Tinggi. Suspek kemudiannya terus berlalu pergi.
Pada petang hari yang sama, orang ramai telah menemui mayat mangsa dan terus menghubungi pihak polis. Ketika mayat mangsa ditemui, selendang tudung milik mangsa masih lagi di leher mangsa dan kasutnya masih lagi tergantung pada salah satu kaki mangsa. Mangsa tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri ketika ditemui. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, di mana bersiasat mendedahkan bahawa mangsa telah diperkosa, diliwat dan dicekik sehingga mati. Laporan juga menunjukkan bahawa si mati telah mengalami 44 kecederaan yang mengejutkan di seluruh badan, termasuk patah leher. 3 hari selepas kejadian, iaitu pada jam 2.45 petang, suspek telah ditahan polis di terminal bas di Pelabuhan Kelang. Pada tarikh 1 November 2000, suspek yang bernama Hanafi berusia 34 tahun telah didakwa di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas tuduhan rogol dan bunuh terhadap seorang wanita berusia 24 tahun. Kesalahan rogol dan bunuh ini berlaku pada 7 Oktober 2000. Mangsa yang berasal dari Perlis merupakan graduan kejuruteraan komputer dari Universiti Diamondford di United Kingdom. Mangsa juga merupakan anak perempuan tunggal dari 4 beradik dan merupakan anak yang paling manja dalam keluarga. Hanafi pula berasal dari Kelantan dan merupakan seorang bekas banduan. Hanafi dikatakan telah melalui 3 kali penceraian dalam perkahwinannya. Rekod polis menunjukkan bahawa dia dicari untuk satu kes rogol lain di Metakak, Pahang pada tahun 1988. Pada tahun 1994 pula, Hanafi pernah dituduh telah melakukan pecah amanah. Selepas itu, dia juga disabitkan dengan kes rompakan di Terengganu pada tahun 1996. Laporan menyatakan bahawa Hanafi baru mula bekerja di syarikat bas berkenaan, iaitu 10 hari sebelum kejadian rogol dan bunuh ini berlaku. Pada awalnya, Hanafi menafikan tuduhan dan dia tidak tahu keberadaan mangsa ketika hari kejadian. Ketika dalam tahanan, tertuduh cuba memutar belik cerita yang kononnya mangsa bukan penumpang terakhir. Dia juga cuba mengatakan bahawa bas tersebut diberikan pinjam kepada rakannya. Tertuduh juga mengatakan mangsa keluar secara kelam kabut dari bas. Selain itu, tertuduh mendakwa mangsa bukan berseorangan pada ketika itu dan ditemani rakannya. Hanafi juga ada menjelaskan bahawa tiada kejadian pukul, rogol dan bunuh dalam bas tersebut. Namun begitu, pihak pendakwaan mengemukakan 16 pembuktian ikut keadaan yang sangat kuat dan kukuh serta sukar diragukan. Antara 16 pembuktian tersebut termasuklah kesan air mani tertuduh dalam rahim mangsa dan atas lantai bas. Selain itu, darah mangsa juga ditemui atas lantai bas dan juga loket mangsa yang disimpan tertuduh di rumahnya beserta nombor siri tiket bas yang sepadan. Pembuktian ini yang paling kukuh dan langsung tidak dapat dinafikan oleh tertuduh. Tertuduh berhujah dia bersama seorang rakannya menyaksikan mangsa keluar dari bas dalam keadaan tergesa-gesa. Namun tertuduh gagal untuk membuktikan rakannya ada bersamanya pada ketika itu. Bukti seterusnya adalah tiket bas yang ditemui di dalam beg tangan hitam mangsa jenama gas yang ditinggalkan di tepi jalan oleh tertuduh. Beg tangan tersebut dibuang di sekitar lebuh raya Keluli dan isi kandungan beg tangan tersebut adalah tiket bas dan juga slip bank mangsa yang tertulis nombor telefon rumahnya. Tulisan nombor telefon yang ditulis tangan oleh mangsa itu dikenal pasti oleh tunang mangsa. Untuk makluman, bukti yang paling penting adalah tiket bas tersebut. Ini kerana syarikat bas berkenaan menggunakan sistem bernombor bagi setiap tiket bas yang dikeluarkan dan juga setiap satunya direkodkan dengan teliti. Tertuduh diberi kunci bas dan juga kod 4 angka bagi dimasukkan dalam mesin tiket. Kod tersebut adalah 6095 dan ianya adalah kepunyaan tertuduh. Nombor siri tiket mangsa pula adalah 010956 dan disahkan oleh ketua tiket syarikat bas berkenaan yang tiket tersebut datang dari mesin dengan nombor kod pemandu 6095. Bukti seterusnya adalah kesaksian pelajar sekolah berbangsa India yang melihat sendiri mangsa dalam keadaan tidak terurus sambil mengetuk tingkap cermin bas. Mangsa juga disaksikan dalam keadaan panik, tidak berbaju, rambut kusut masai dan menangis meminta tolong.
Pembuktian seterusnya pula adalah kehadiran bas berkenaan di projek perumahan yang sedang dibina dan beberapa pekerja di situ menjadi saksi. Menurut saksi lain iaitu 2 orang penunggang motosikal telah melihat Hanafi melondehkan seluar dan berjalan menuju ke arah mangsa. Namun tertuduh dapat melihat saksi tersebut dan terus kembali ke tempatnya dan memandu ke kawasan yang tidak diketahui. Mereka cuba mengejar bas tersebut namun gagal kerana bas berkenaan dipandu laju. Puspakom juga telah mengesahkan bahawa pintu kecemasan bas dikunci dan semua pintu dikawal dari panel pemandu. Kira-kira jam 9 pagi pada hari kejadian, bas tersebut singgah di kawasan perumahan dan seperti diberitahu saksi, ianya berhenti selama 30 minit. Saksi kemudian memberitahu dia melihat pemandu bas tersebut membuang pakaian keluar melalui pintu penumpang dan kemudian tertuduh keluar dari bas berkenaan. Saksi mula mendekati bas tersebut kerana mengesyaki sesuatu. Pemandu bas kemudian mengatakan dia mahu rehat sebentar di situ sebelum meneruskan semula perjalanannya. Kira-kira jam 3 petang pada 7 Oktober 2000, supervisor di tapak pembinaan merupakan orang pertama yang menemui mayat mangsa. Hal ini telah membawa kepada penahanan tertuduh pada 10 Oktober 2000 yang ketika itu tertuduh sedang berada dalam bas berkenaan di terminal bas Pelabuhan Kelang. Turut ditemui bersama tertuduh adalah telefon bimbit jenama Motorola StarTech. Tunang mangsa mengesahkan bahawa telefon bimbit itu adalah milik mangsa yang dibelikannya ketika mereka bersama-sama belajar di United Kingdom. Ini sekaligus menguatkan pembabitan tertuduh dalam kes ini. Pada malam 10 Oktober 2000, pihak polis telah menggeledah rumah tertuduh dan menjumpai loket milik mangsa yang disorotkan di dalam botol bedak talkum yang diletakkannya di belakang pintu bilik tidur tertuduh. Ketika serbuan itu dilakukan, isteri tertuduh yang merupakan perkahwinan keempat baru sahaja 2 minggu melahirkan anak. Tertuduh telah diminta memberikan lebih lagi maklumat. Tertuduh kemudian membawa polis ke terminal bas di Kelang Utara. Setibanya di sana, tertuduh menunjukkan longkang di mana tempat dia membuang beg tangan mangsa yang berisi dokumen peribadi mangsa. Beg tangan itu masih lagi berada di situ. Siasatan juga mendapati mangsa telah dijerut dengan kain sebelum kepalanya dihantuk berulang kali pada objek keras. Terdapat kesan lebam dan kecederaan dipukul pada tubuh mangsa. Perbicaraan bagi kes ini dimulakan di Mahkamah Tinggi pada awal tahun 2001 dengan memanggil seramai 55 orang saksi dan mengambil keputusan selama 62 hari. Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati bahawa Hanafi bersalah atas dakwaan membunuh dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan sepatutnya hukuman gantung tersebut dijalankan pada 26 April 2006. Hanafi juga dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan diperintahkan untuk menerima 12 kali sebatan atas tuduhan merogol di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Hanafi menghabiskan rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan pada 12 Disember 2006 dan digantung pada 18 Disember 2008 di penjara Kajang. Bagaimanapun, keluarga mangsa menyatakan rasa kesal kerana Hanafi langsung tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya itu dan sempat tersenyum ketika hukuman dibacakan. Untuk rekod, sewaktu kejadian itu berlaku, mangsa dipercayai tidak berpakaian seksi tetapi hanya mengenakan baju kurung dan memakai tudung.